dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar yang mana anda yang ikuti juga di FB IKIM FM. Saat ini kita bersiaran secara live untuk perkongsian sains dan Islam. Dan Masya Allah untuk beberapa minggu sepanjang bulan ini sampai ke Disember nanti insya-Allah kita akan bersama dengan yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin. Syekh Muhammad Salih merupakan fellow kanan juga merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dah pun berada di hujung talian bersama dengan sahabat pendengar. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor ya? Alhamdulillah sihat. Yati sihat. Sihat-sihat seadanya. Alhamdulillah. Dan hari ini bersama dengan doktor, kalau sebelum ini kita bawakan tajuk-tajuk yang kita kaitkan Islam dan juga Al-Quran dan juga sains dan juga Al-Quran. Dan Alhamdulillah kali ini bersempena dengan Maulidur Rasul. Semalam kita sambut Maulidur Rasul. Nak kita semarakkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Hari ini doktor membawakan tajuk tentang gaya hidup sihat baginda Rasulullah SAW. Mungkin doktor boleh terangkan terlebih dahulu kot apa yang kita maksudkan dengan gaya hidup sihat baginda Rasulullah ini, doktor, sebagai mukadimah kita. Silakan doktor. Baik, terima kasih Yati. Para pendengar yang rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillah pada hari Jumaat penuh barakah ini, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, kita dipertemukan menerusi ruang udara Radio IKIM dalam program Sains dan Islam. Dan seperti yang Yati sebut tadi, tajuk yang kita pilih adalah bersempena dengan Maulidur Rasul yang tarikhnya jatuh semalam. Jadi hari ini sengaja saya memilih satu aspek ataupun satu dimensi dalam kehidupan Rasulullah yang ingin saya serlahkan supaya boleh menjadi satu contoh yang boleh kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan kita, iaitu tentang gaya hidup sihat. Jadi kenapa saya pilih gaya hidup sihat, kenapa saya tak pilih perkara lain? Saya fikir kerana hari ini kalau kita tengok rata-rata dalam kehidupan masyarakat moden, kita berhadapan dengan situasi di mana kesihatan ini menjadi satu perkara yang perlu kita berikan perhatian. Satunya pastinya dalam keadaan hari ini kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Itu semua orang maklum. Penyakit berjangkit seperti COVID-19 ini memanglah berbahaya. Tetapi waktu yang sama juga disebabkan gaya hidup kita hari ini yang tidak banyak bergerak, tidak banyak aktiviti, banyak duduk, makan pun makanan yang sedap tapi mungkin kurang sihat. Dia menyumbang kepada masalah-masalah yang kita namakan sebagai non-communicable diseases, penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Khususnya dalam konteks Malaysia, kita maklum antara masalah utama yang kita hadapi adalah masalah obesiti, yang mana di Asia Tenggara, negara kita menduduki tempat pertama dalam konteks penduduk paling obes. Jadi perkara ini saya rasa kita tidak boleh ambil ringan dan kita perlu berikan perhatian. Dan sebenarnya kalau kita telusuri contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara sebenarnya yang seharusnya kita amalkan, yang seharusnya kita manfaatkan supaya kehidupan kita di dunia ini akan menjadi lebih sihat. Kita tidak berhadapan dengan masalah-masalah kesihatan yang sebenarnya boleh kita elakkan. Dan seterusnya kita dapat menjadi orang Islam dan orang yang beriman yang lebih berkualiti. Dalam konteks ini kita juga kena sedar hari ini kalau kita sakit, kos pembiayaan rawatan adalah amat tinggi. Betul. Itu pun mujur kita tinggal di Malaysia. Alhamdulillah banyak perkara dalam konteks rawatan perubatan itu masih murah, terutamanya di hospital kerajaan. Tetapi hakikatnya kos itu saban tahun semakin meningkat. Dan ini menuntut kita sebenarnya untuk menggunakan pendekatan yang dianjurkan oleh Islam, iaitu pencegahan, lebih baik daripada merawat. Jadi sebab itu saya rasa banyak kalau kita tengok kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan gaya hidup ni, sebenarnya banyak perkara yang dianjurkan oleh baginda sifatnya adalah pencegahan.
Kita mencegah dan untuk memastikan agar kita dapat hidup sihat dan tidak sampai kepada keperluan untuk mendapatkan rawatan. Pun begitu, saya harap dalam lebih kurang 30 minit program ini berjalan, saya tidak mampu untuk bawakan semua perkara berkaitan dengan gaya hidup sihat cara Rasulullah ini. Tetapi setidak-tidaknya saya rasa boleh memberikan gambaran kepada kita bahawasanya kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda merupakan suri teladan, ikutan kita, yang mana daripada apa yang baginda tunjukkan kepada kita, banyak perkara sebenarnya yang seharusnya kita berikan perhatian dalam konteks menjalani kehidupan secara yang sihat. Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak doktor sebab bawakan tajuk ini supaya kita semua cakna bahawa bila kita hidup dengan cara yang sihat pun mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana doktor kata tadi, sebagai qudwah hasanah kita. Cumanya doktor, awalan ni sebelum kita berhenti rehat ni doktor, mungkin doktor boleh terangkan bila kata tentang gaya hidup sihat, kita ambil daripada angle sains terlebih dahulu doktor. Apa yang dimasukkan daripada perspektif sains sendiri dengan gaya hidup sihat tu doktor? Silakan. Baik, mungkin sebelum saya jawab, kalau saya tanya Yati, kalau saya tanya Yati gaya hidup sihat, yang Yati fahamnya macam mana? Gaya hidup sihat maksudnya mental kita sihat, cara berfikir kita sihat, pemakanan kita sihat. Macam itulah doktor lebih kurang. Ya, kalau kita tengok takrifan gaya hidup sihat ni, mungkin saya mulakan beginilah. Dia satu amalan dan tabiat hidup yang boleh meningkatkan tahap kualiti kesihatan. Pada waktu yang sama kita meninggalkan tabiat yang memudaratkan kesihatan. Dalam hidup kita ni ada perkara yang kita suka buat, ataupun ada perkara yang mungkin kita minat, tetapi mungkin dari segi kesihatan ni tidak baik. Contohnya kita suka minum benda-benda manis. Sekali-sekala mungkin tidak menjadi masalah, tetapi kalau selalu dia boleh mengundang mudarat kepada kesihatan kita, terutamanya apabila kita usia kita lebih lanjut ataupun kita menghadapi masalah-masalah kesihatan yang khusus yang berkaitan dengan gula dalam darah kita. Jadi sebab itu dalam konteks gaya hidup sihat ni kita kena memberi tumpuan bahawa kita nak mengamalkan amalan yang sihat, waktu yang sama kita nak meninggalkan juga perkara-perkara yang memudaratkan, yang mungkin kita tak perasan sebenarnya. Macam contohnya kebanyakan kerja hari ini, terutamanya yang bekerja di pejabat, kita tak banyak bergerak sebenarnya. Dan apabila kurang pergerakan, dia membawa kepada apa yang diistilahkan sebagai sedentary lifestyle, gaya hidup yang sedentary, yang tak banyak bergerak. Dan ini sebenarnya tidak sihat untuk tubuh badan kita untuk jangka masa panjang. Kalau dah meningkat usia, kita akan perasan badan kita lenguh-lenguh, pinggang sakit, kemudian stamina kita kurang, bila naik tangga pun termengah-mengah. Jadi perkara-perkara ini adalah kesan daripada gaya hidup kita sebenarnya yang tidak sihat. Kalau kita tengok kepada takrifan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO, WHO mentakrifkan gaya hidup sihat ini sebagai satu keadaan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan juga sosial. Dan kesihatan juga membawa arti kemampuan untuk meneruskan kehidupan secara yang positif. Jadi maknanya di sini WHO melihat pada 3 dimensi: kesihatan fizikal, itu semua kita maklum, kesihatan mental, saya rasa itu juga semua kita maklum, tetapi menarik juga dia masukkan satu dimensi lain, iaitu kesihatan sosial, social health. Maknanya interaksi hubungan kita sesama manusia, itu juga perlu perlu diberikan perhatian. Ini juga satu perkara yang sebenarnya dalam Islam ditekankan, adab dan akhlak kita apabila kita berurusan dengan orang lain. Jadi secara mudah kalau kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan gaya hidup sihat daripada perspektif sains, daripada perspektif perubatan dan juga kesihatan, ialah dia satu kehidupan yang seimbang, yang boleh meningkatkan tahap kualiti hidup kita, dan juga membolehkan kita ataupun menganjurkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara atau tabiat-tabiat ataupun amalan-amalan yang tidak sihat. Memanglah itu dari segi takrif senang nak baca, senang nak beritahu, tetapi dari segi nak menterjemahkan takrifan itu kepada perbuatan, itu cabaran kita sebenarnya. Betul. Kalau seseorang itu memang peminat tegar teh tarik contohnya, saya fikir agak sukar untuk dia meninggalkan tabiat itu. Itu teh tarik. Kalau orang yang merokok, kita selalu sebut dan pesan, merokok itu membahayakan kesihatan. Orang yang bercakap mungkin mudah, tetapi orang yang merokok itu mungkin menghadapi satu cabaran. Sebab itu sokongan dan juga dorongan perlu diberikan oleh orang yang berada di sekeliling, keluarga, rakan-rakan dan sebagainya, untuk membantu mereka yang mempunyai
tabiat-tabiat yang kurang sihat ini untuk meninggalkan tabiat yang kurang sihat, berhijrah kepada tabiat-tabiat yang lebih sihat. Hari ini kita tengok, saya rasa ini satu trend mungkin dalam masa PKP ni, kita lihat ramai yang dah mula berbasikal. Sudah seperti menjadi satu fenomena, trend. Satu trend atau aktiviti masa lapang waktu PKP ni, yang saya fikir satu perkara yang sihat yang perlu digalakkan, kerana itu aktiviti yang membawa kepada kecergasan fizikal. Jadi mungkin bagi saya ada hikmahnya lah bila berlaku PKP ni, orang mula mencari pilihan-pilihan untuk menjalankan aktiviti secara sihat, pada waktu yang sama yang boleh menjaga penjarakan fizikal dan seumpamanya. Jadi di sini saya rasa yang penting, walaupun kita berhadapan dengan situasi pandemik seperti COVID-19 ini, kita teruskan gaya hidup sihat yang boleh kita lakukan. Dan waktu yang sama, kalau boleh, kita tengok juga kepada apa anjuran-anjuran daripada baginda Rasulullah SAW. Ini yang insya-Allah kita akan bincangkan sebentar lagi. Masya Allah, cantik-cantik, sebab kita nak tahu juga antara contoh-contoh macam mana bila baginda Rasulullah SAW sendiri berdepan dengan kalau ada penyakit berjangkit dan sebagainya, kita akan kongsikan. Dan juga dari amalan baginda Rasulullah kita nak kongsikan, dan macam banyak kan doktor kan, tapi insya-Allah kita akan kompaskan tentang bagaimana Islam pula. Tadi tu dari sudut sains, bagaimana Islam memandang tentang gaya hidup sihat itu sendiri. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM. Bagi yang sedang menyaksikan, menonton di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat, lebih ramai lagi dapat tahu bagaimana nak hidup sihat dari segi fizikalnya, dari segi mental, sosial dan juga spiritual. InsyaAllah kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terus Marak Cinta Rasul di IKIM. Kita teruskan lagi menerusi perkongsian sains dan Islam. Bersama kita di hujung talian kita ada yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh, Pekanan Fellow Kanan dan juga merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini kita bawakan tajuk berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW, gaya hidup sihat baginda Rasulullah SAW. Kita dah kupaskan berkenaan bagaimana yang dikatakan gaya hidup sihat dari sudut sains. Cumanya kali ini kita bawa doktor pandangan kita tentang dari perspektif Islam pula. Bagaimana melihat gaya hidup sihat tu doktor? Silakan. Ya, terima kasih hati para pendengar yang saya hormati sekalian. Kita selalu sebut Islam ini adalah ad-din, satu cara hidup yang syumul, yang lengkap, yang merangkumi segala aspek kehidupan kita. Dan kalau dalam konteks ini, aspek kehidupan ini termasuklah juga dalam aspek penjagaan kesihatan. Sebenarnya penjagaan kesihatan ini adalah sebahagian daripada maqasid syariah, yang mana kalau kita tengok aspek kesihatan ini kita boleh kaitkan dengan aspek penjagaan nyawa, penjagaan akal fikiran dan juga penjagaan zuriat, yang mana kesemua ini memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kepada penjagaan agama, hifzuddin tadi. Jadi sebab itulah dalam konteks maqasid ini, aspek kesihatan ini perlu kita berikan perhatian yang pentinglah dalam kehidupan kita. Sebab itu ada pandangan ulama seperti contohnya Dr. Mahmud Nazim An-Nasimi. Beliau ada menukilkan bahawa kesihatan ialah nikmat terbesar dan kurniaan teragung selepas nikmat keimanan. Jadi makna selepas nikmat iman, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat sihat. Dan dari sudut kepentingan kesihatan ini, ia terletak di puncak nikmat keduniaan, kerana kesihatan tubuh badan membolehkan kita ini sebagai manusia untuk beramal, untuk berkorban, untuk belajar, untuk berjihad, untuk bermuamalat dan sebagainya. Semuanya menunjukkan bahawa kesihatan ini penting bagi kita dalam konteks umat Islam untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba dan juga khalifah Allah di muka bumi. Saya nak petik beberapa hadis ataupun terjemahan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya rasa relevan dengan perbincangan kita hari ini. Yang pertama ialah apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa dua nikmat yang ramai manusia tertipu terhadapnya, iaitu kesihatan dan juga kelapangan. Jadi maknanya sihat dan juga waktu yang lapang itu satu perkara yang kita sering tertipu. Kita tak sedar, kita selalu sia-siakan. Yang kedua, hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak ada sesuatu yang diminta yang lebih disukai oleh Allah
dari afiat ataupun kesejahteraan. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi maknanya dalam konteks apa yang kita doakan kepada Allah, Allah suka kalau kita mendoakan supaya kita diberikan kesihatan dan afiat. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis dalam Sunan Ibn Majah, mukmin yang kuat lebih baik dan disukai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Jadi kuat ini ada banyak dimensi. Salah satu dimensi ialah dimensi kesihatan. Jadi kalau kita tengok di sini, memanglah kesihatan satu perkara yang amat diberi penekanan dalam Islam, termasuk juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyak hadis, bukan yang 3 yang saya sebutkan tadi saja, tetapi banyak hadis sebenarnya yang menekankan pentingnya penjagaan kesihatan. Sebab itu kalau kita nak tengok gaya hidup sihat daripada sudut Islam tadi, kalau tadi kita tengok takrifan yang diberi antara lain oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO, menekankan tentang aspek kesihatan fizikal, emosi dan juga sosial. Sebenarnya seperti yang Yati sebutkan sebelum kita berhenti rehat tadi, dalam Islam kita ada satu lagi dimensi kesihatan yang perlu kita jaga, iaitu kesihatan rohani ataupun kesihatan spiritual tadi. Kerana aspek qalb ataupun kalbu yang ada dalam diri manusia itu juga perlu kita pelihara kesihatannya. Kita tidak mahu ada di antara kita yang mempunyai penyakit-penyakit hati, iri hati, dengki, sehingga membawa kepada banyak perkara yang bersifat yang mengganggu gugat hubungan kita sesama manusia. Yang seterusnya akan mengganggu gugat juga hubungan kita dengan Allah. Jadi sebab itulah kalau kita tengok Imam Al-Ghazali misalnya banyak memberi penekanan terhadap penyakit hati ini. Jadi sebab itu kita kena berikan perhatian dalam konteks gaya hidup sihat dalam Islam. Islam memberikan panduan-panduan yang jelas kepada kita tentang bagaimana nak menjaga kesihatan fizikal, kesihatan emosi, kesihatan sosial dan juga kesihatan spiritual. Semua ini perlu kita berikan perhatian. Kita tidak mampu untuk abaikan salah satu. Kerana kalau kita abaikan kesihatan spiritual misalnya, ia akan membawa masalah-masalah yang akhirnya akan memberi kesan kepada aspek kesihatan yang lain juga. Begitu juga kesihatan mental. Kalau kita abaikan aspek kesihatan mental, dia akan menjejaskan kesihatan fizikal juga. Jadi di sini saya rasa semuanya perlu dilihat secara bersekali, bukan secara terasing. Dan di sini saya rasa saya nak petik satu kata-kata yang menarik bagi saya daripada Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau menyebut bahawa kesihatan itu mahkota yang dipakai oleh orang yang sihat di kepala, tetapi hanya yang sakit dapat melihatnya. Oh, Masya Allah. Jadi apa maksudnya di situ? Ini satu nikmat kesihatan yang Allah bagi pada kita. Kita tak sedar kita ada nikmat itu sehinggalah bila kita sakit. Allahu Akbar. Kan ramai daripada kita begitu. Kita hanya sedar yang kita kehilangan satu nikmat itu apabila nikmat itu tidak berada bersama kita lagi. Termasuklah kesihatan. Itu yang disebut rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yang mana salah satunya adalah sihat sebelum sakit. Jadi di sini saya rasa aspek kesihatan ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh abaikan, tidak boleh kita kesampingkan, tidak boleh kita pandang ringan. Waktu kita sihat inilah yang sepatutnya kita ambil usaha untuk menjaga supaya kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan daripada kita berhadapan dengan penyakit-penyakit. Tetapi kalau kita ditakdirkan sakit, kita ambil itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dan kita percaya bahawa apa yang Allah takdirkan untuk kita ada hikmahnya, ada kebaikannya. Bukan satu perkara yang berlaku tanpa sebab yang tidak ditentukan oleh Allah. Semuanya telah ditentukan oleh Allah, semuanya rencana daripada Allah. Cuma sebagai manusia, waktu kita sihat itu kita kena berusaha lah untuk menjaga kesihatan kita, sebab kesihatan ini juga amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita jaga. Kita tidak boleh mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Ini amat ditekankan dalam Islam. Jadi kalau perkara-perkara yang membawa kepada kemudaratan, seharusnya kita elakkan. Seharusnya kita tidak jadikan satu tabiat dalam diri kita. Jadi sebab itu diharapkan bahawa kalau kita letakkan ini sebagai satu mindset dalam diri kita, kita mampu untuk mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang
memberi ancaman kepada kesihatan kita. Masya Allah, Masya Allah. Betul doktor, saya sangat-sangat setuju sebab itu juga yang termasuk dalam maqasid syariah. Kena jaga nyawa. Dan jaga nyawa pun daripada kesihatan kita jugalah. Dan selalu kita dengar tentang kita apa yang kita makan. Dan kita kena jaga perut kita, apa yang kita masukkan dalam perut kita. Cumanya doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga antara amalan-amalan baginda Rasulullah SAW yang menyumbang kepada kesihatan yang baik, khususnya dalam konteks pemakanan, doktor. Silakan. Ya, mungkin untuk kali ini banyak fokus perbincangan kepada pemakanan lah. Tetapi macam saya katakan tadi, gaya hidup sihat ini merangkumi banyak dimensi. Dan bagi setiap dimensi ini, Rasulullah SAW ada banyak memberikan panduan yang seharusnya kita ambil untuk kita jadikan amalan kita. Kalau dalam konteks makanan ataupun pemakanan itu, saya rasa antara perkara yang tidak orang kata apa, asing bagi umat Islam, yang sinonim dengan umat Islam ialah berpuasa. Oh, Masya Allah. Puasa menjadi satu perkara yang diwajibkan ke atas umat Islam pada bulan Ramadan. Tetapi waktu yang sama, puasa juga digalakkan kita lakukan sebagai amalan sunat pada hari-hari tertentu, paling tidak Isnin dengan Khamis. Juga pada hari-hari tertentu yang dianjurkan dalam Islam. Jadi kalau kita tengok, puasa ini adalah satu perkara yang memberikan kebaikan kepada aspek kesihatan fizikal kita, terutamanya dalam konteks sistem pencernaan badan kita. Kerana dia memberi peluang dan ruang kepada sistem pencernaan kita untuk direhatkan seketika. Kalau tidak, kita asyik makan saja. Bila masa sistem pencernaan kita nak berehat. Sebab itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa puasa adalah perisai. Jadi perisai ini dalam banyak aspek. Salah satunya aspek kesihatan. Dia menjadi perisai untuk kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Yang keduanya, Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada kita supaya kita makan dengan seimbang. Ada banyak hadis yang boleh kita petik tentang perkara ini, tetapi salah satu yang terkenal ialah hadis riwayat Ibnu Majah yang mana baginda SAW bersabda yang bermaksud, tiada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam dari perutnya, cukuplah baginya beberapa suap untuk menguatkan tulang belakangnya. Tetapi jika ia tidak mampu, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk pernafasan. Jadi ini memang saya rasa bahagian akhir itu saya rasa ramai yang tahu. Maknanya Nabi anjurkan supaya apabila kita makan itu jangan makan terlalu banyak. Kita pastikan 1/3 isi perut kita itu adalah diisi oleh makanan, 1/3 oleh air atau minuman dan 1/3 lagi adalah udara untuk memudahkan kita bernafas. Sebab tu kalau kita tengok, bila kita makan berlebihan, kita akan terasa mengah. Atau kalau kita minum terlalu banyak, kita akan rasa sebu. Betul. Jadi ini menunjukkan bahawa kita tidak makan dengan cara yang sihat, yang seimbang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi saya juga nak menarik perhatian kepada bahagian awal hadis ini, yang saya kira tidak ramai yang sedar. Selalu kita bagi perhatian yang 1/3 tu. Tetapi di awal hadis ini, Nabi sebut cukuplah baginya beberapa suap bagi menguatkan tulang belakangnya. Jadi maknanya Nabi pesan kepada kita, cukuplah makan setakat sikit saja. Ikut keperluan saja. Jangan makan banyak. Tapi kalau kita tak mampu nak makan sikit, itu yang Nabi pesan. Pastikan 1/3 tadi. Makanan, 1/3 air dan 1/3 udara. Jadi kalau kita tengok dari segi kesihatan, apabila saya merujuk kepada pakar-pakar pemakanan, ramai yang pesan ataupun ramai yang berpandangan bahawa kalau kita nak makan, kita makan sikit-sikit. Tetapi kita makan sikit-sikit itu secara yang lebih kerap. Maknanya mungkin semasa antara kita makan itu mungkin 2 ke 3 jam sekali. Tetapi kita makan sikit saja. Jadi misalnya kalau sarapan itu mungkin kalau kita makan nasi lemak contohnya lah. Kalau kita ambil nasi lemak 1 bungkus, mungkin kita tidak habiskan sekali makan. Mungkin nasi lemak itu kita boleh makan 2 kali atau malah 3 kali. Kita pecahkan kepada bahagian-bahagian yang lebih sedikit atau lebih kecil. Tapi kita ulang makan. Jadi ialah macam saya katakan di awal tadi, benda macam ni nak buat susah. Nak cakap senang. Kerana kita bila dah berdepan dengan makanan yang sedap tu, kalau boleh kita nak habiskan masa itu juga. Tambah lagi kalau dalam konteks masyarakat Malaysia yang terkenal dengan macam-macam makanan yang lazat-lazat. Kita pergi kenduri, kita pergi majlis, kita pergi rumah orang, kita dihidangkan dengan macam-macam makanan yang lazat. Takkan kita mungkin kita agak sukar untuk buat
makan sikit-sikit itu. Tetapi pesan Rasulullah, kalau tak mampu, 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara. Itu Maknanya janganlah minimum ambil lah terlalu tu. banyak. Itu minimum lah tu. Ya, terutamanya kalau buffet. Jangan kita ambil berlebihan. Seterusnya kita tengok pula apa yang dipesan oleh Rasulullah dalam konteks kebersihan dan juga kualiti makanan. Rasulullah pesan dalam satu hadis riwayat Muslim, maksudnya tutuplah tempat simpanan makanan, ikatlah tempat simpan minuman, tutuplah pintu dan matikan lampu. Ini satu pesanan yang common sense. Kita kadang-kadang kita terlupa bab kebersihan. Bila kita nak makan, makanan itu sedap, tapi sayangnya terdedah kepada serangga seperti lalat contohnya. Dan ini boleh mengundang banyak penyakit. Jadi aspek kebersihan dan kualiti makanan juga ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan tidak kurang pentingnya kalau kita cakap tentang gaya hidup sihat dalam konteks Islam ini, dia berkait juga dengan adab. Adab pemakanan itu juga. Sebab itu kita boleh jumpa hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahawa baginda tidak makan sambil bersandar. Bila kita nak makan, janganlah kita bersandar dekat dinding contohnya. Baginda tidak makan waktu baring. Kadang-kadang kita tengok anak-anak muda hari ini waktu makan dia meniarap ataupun dia baring untuk makan. Ini satu perkara yang tidak dianjurkan dalam Islam. Baginda juga tidak minum berdiri. Jadi kalau nak minum kita duduk. Cuma cabaran di sini bila saya tengok dalam konteks kehidupan moden, kadang-kadang kita pergi ke majlis-majlis bila dihidangkan makanan, dihidangkan secara buffet dan kita terpaksa berdiri untuk makan dan juga minum. Itu satu perkara yang perlu kita lihat semula dari segi adab. Dan satu lagi perkara yang Rasulullah SAW juga pesan ialah kita makan secara perlahan-lahan. Jangan makan dengan lahap. Makan tak sempat kunyah terus telan. Ini satu perkara yang bukan saja tidak beradab, tetapi dari segi kesihatan, dari segi sainsnya juga tidak sihat kerana dia akan mengganggu sistem pencernaan. Jadi sebab itu kita kunyah betul-betul, ambil cebisan yang kecil atau bahagian yang kecil, kita makan secara perlahan-lahan. Baik, ini semua dalam konteks pemakanan. Banyak lagi sebenarnya, cuma mungkin saya nak selitkan sedikit juga perkara-perkara yang selain daripada pemakanan ini secara ringkas. Misalnya kalau kita tengok antara saranan ataupun anjuran Rasulullah SAW ialah supaya kita mengamalkan gaya hidup yang cergas. Maknanya kita sentiasa ada aktiviti fizikal. Yang disarankan oleh Rasulullah SAW adalah memanah dan juga menunggang kuda. Jadi dalam konteks kehidupan moden kita ini mungkin susah untuk kita memanah ataupun menunggang kuda. Mungkin macam menunggang kuda ini satu sukan yang memerlukan kos yang tinggi dan hanya golongan tertentu saja mampu. Tetapi kita boleh fikirkan kaedah-kaedah lain untuk kita mengambil semangat daripada saranan Nabi Muhammad SAW itu untuk memastikan kehidupan kita sentiasa dalam keadaan yang cergas, terutamanya bagi mereka yang kerjanya banyak duduk lah, macam saya lah contohnya. Jadi kena ada disiplin diri, kena ada kesungguhan untuk cuba cari masa untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih cergas. Dan satu lagi juga yang saya rasa elok kita berikan perhatian dalam konteks gaya hidup yang sihat ini adalah kita mulakan hari seawal yang mungkin. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW memulakan hari seawal mungkin, dia bangun awal, baginda bangun awal. Dan ini satu contoh yang saya rasa kita kena amalkan. Hari ini kalau kita tengok kehidupan moden hari ini, kadang-kadang setengah-setengah orang dia suka sleep in, suka lajak tidur sampai ke siang, matahari dah tegak di kepala pun masih masih tidur lagi. Jadi di sini saya rasa bagi saya, kalau kita dapat memulakan hari dengan lebih awal seperti mana Rasulullah SAW, bukan saja hari kita lebih produktif, tapi juga kita sebenarnya dapat menjalani kehidupan secara yang lebih seimbang sesuai dengan jam biologi kita. Kalau kita bangun lewat, kita akan tidur lewat. Betul. Dari sini akan mengganggu banyak perkara dari segi hormon kita, dari segi jam biologi dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya rasa yang boleh kita petik dan kita berikan perhatian. Banyak lagi sebenarnya daripada
anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berikan perhatian dalam konteks gaya hidup sihat. Masya Allah, Masya Allah. Itu pun dah banyak dah sebenarnya. Amalkan sedikit-sedikit. Kalau tak boleh buat semua, amalkan sikit-sikit terlebih dahulu. Cumanya doktor, kita bila katakan tentang situasi kita sekarang ni dalam pandemik COVID-19, ada tak antara contoh-contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhadapan dengan penyakit berjangkit, doktor? Ya, saya rasa perkara asas yang diberikan penekanan dalam Islam sebenarnya adalah kebersihan. Sebab itu kalau kita tengok kitab fiqh pun, kitab fiqh, bab pertama ialah taharah, iaitu tentang bersuci. Dan dalam konteks kita sebagai umat Islam pun, kita saban hari, setiap hari apabila kita nak menunaikan solat, antara syarat sah bagi solat itu adalah kita berwuduk. Jadi kalau kita tengok berwuduk ini adalah satu penekanan yang diberikan oleh Islam untuk kita sebagai umat Islam menjaga kebersihan diri. Dan ada satu hadis juga yang saya rasa agak menarik apabila Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, apabila kita bangun daripada tidur, kita basuh tangan kita 3 kali. Kerana kata Nabi, kita tak tahu tangan kita pergi mana waktu kita tidur. Jadi semangat daripada apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW ini tadi ialah kita kena sentiasa basuh tangan, jaga kebersihan tangan itu. Dan ini juga antara perkara yang digalakkan dalam konteks kita berhadapan dengan wabak COVID-19 hari ini. Kita disarankan supaya kita basuh tangan kita kerap dengan air dan juga sabun. Perkara ini sebenarnya tidak asing bagi Islam. Kemudian dalam konteks penjarakan fizikal yang selalu disebutkan hari ini, kalau kita ambil satu saranan Nabi Muhammad SAW apabila baginda menyebut bahawa larilah kamu dari pesakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Makna di sini adalah kita nak menjarakkan diri kita daripada orang yang membawa penyakit yang berjangkit. Jadi di sini sudah ada saranan tersebut dalam sunnah Nabi. Maknanya lari di sini bukanlah kita mengelakkan biarkan dia tak dibantu, tidak. Tetapi bagi orang biasa, masyarakat awam, apabila ada orang yang menghidap penyakit-penyakit berjangkit, kita kena ada penjarakan. Tetapi menjadi tanggungjawab bagi sesiapa yang menjadi perawat ataupun dalam konteks istilah moden adalah doktor, menjadi tanggungjawab mereka untuk merawat. Tetapi mereka mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, sebab itu mereka pakai PPE dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam konteks saranan supaya kita tidak bersalam atau berjabat tangan waktu pandemik ini. Ini juga berlaku zaman Nabi Muhammad SAW apabila ada satu kumpulan Bani Thaqif datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan bai'ah ataupun taat setia kepada baginda. Salah seorang dalam rombongan tersebut menghidap penyakit kusta. Dan apa yang Nabi katakan kepada orang itu, dia kata, Nabi kata, Nabi terima taat setia itu, tetapi pulanglah. Maknanya Nabi tak bersalam pun dengan dia. Kerana risiko apabila bersalam ialah penyakit itu boleh berjangkit. Jadi saranan untuk tidak bersalam ini juga bukan satu benda yang asing sebenarnya dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila kita berhadapan dengan situasi penyakit berjangkit seperti hari ini, adalah lebih baik untuk kita tidak bersalam lah. Memadai dengan apa yang disarankan, kita letak tangan di dada saja. Itu pun sudah cukup sebagai tanda hormat. Yang penting kita bagi salam sebenarnya. Bagi salam, bersalam. Bagi salam itu yang lebih baik, lebih dianjurkan sebenarnya. Kemudian dalam konteks bersin, kalau kita tengok saranan oleh otoriti kesihatan, bila kita bersin di lengan. Jangan biarkan bersin itu di depan orang secara terbuka. Dan ini juga ada dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila ada hadis yang menyatakan bahawa apabila baginda bersin, baginda akan menutup muka baginda dengan tangan ataupun dengan kain pakaian yang baginda pakai. Jadi maknanya Nabi Muhammad SAW telah tunjukkan kepada kita etika semasa kita bersin. Begitu juga dalam konteks perintah kawalan pergerakan. Kita tahu bahawa dalam Islam kita dilarang untuk memasuki kawasan yang ada wabak, dan sesiapa yang berada di dalam kawasan wabak dilarang keluar daripada kawasan tersebut. Ini juga ada dalam Islam dan juga diamalkan oleh mereka selepas zaman Nabi seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar. Juga disebut oleh Ibn Sina, apabila berhadapan dengan situasi wabak pada zaman Ibn Sina, beliau juga menganjurkan supaya dikuarantin misalnya, ataupun dihalang, dikurangkan pergerakan di kawasan-kawasan yang terlibat ataupun terbabit dengan wabak ini. Ini antara contoh-contoh lah. Kalau kita tengok
saranan-saranan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita nak berhadapan dengan situasi penyakit-penyakit yang berjangkit, termasuk dalam suasana wabak hari ini. Jadi sebenarnya apa yang disarankan oleh autoriti kesihatan, pihak berkuasa kesihatan seperti Kementerian Kesihatan misalnya, bagi saya tidak banyak berbeza dengan apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih banyak doktor. Banyak hari ini kita belajar tentang gaya hidup sihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doktor boleh kaitkan juga dengan situasi pandemik pada hari ini. Jadi terima kasih banyak doktor untuk perkongsian, dan kita sampai ke hujung-hujung dah pertemuan kita. Mungkin sedikit di hujung kesempatan ini doktor berikan sedikit kesimpulan untuk tajuk kita tentang gaya hidup sihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan doktor. Baik, saya fikir sebagai umat Islam kita kena sedar bahawa kesihatan ini satu anugerah daripada Allah yang amat berharga, yang menjadi tanggungjawab pada kita untuk kita pelihara dan jaga. Dan dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan panduan kepada kita untuk kita ikut, baik dari sudut pemakanan, dari sudut menjalankan aktiviti, dari sudut pencegahan dan seumpamanya. Cuma seperti yang Yati sebut tadilah, kalau kita tak mampu nak buat semua, kita jangan tinggal semua. Jadi contoh dah Rasulullah SAW bagi, tinggal lagi untuk kita amalkan, untuk kita terapkan, dan itu cabaran bagi diri kita sebenarnya. Apa yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita dalam konteks sunnah baginda, sebenarnya bagi saya itu datangnya daripada Allah. Allah maha mengetahui sebab Allah yang menjadikan kita semua. Jadi apa yang Allah tunjukkan menerusi Rasul yang dilantik adalah apa yang terbaik untuk manusia sebenarnya. Mungkin ada perkara yang kita tidak nampak dia punya logik dari segi sains, tetapi itu bukan bermakna ianya salah, tetapi mungkin sebab sains tidak mampu lagi untuk mengupas perkara itu, untuk mengkaji perkara yang dianjurkan itu. Tetapi banyak juga perkara yang telah dapat dibuktikan oleh sains yang dari segi manfaat anjuran-anjuran Rasulullah SAW tadi. Jadi di sini saya rasa sebagai umat Islam kita cubalah untuk ikut apa yang disarankan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam setakat mana yang kita mampu, dan kita cuba juga untuk amalkan gaya hidup yang sihat di dunia ini supaya kita dapat meningkatkan kualiti kita sebagai hamba Allah yang lebih kuat lah, seperti yang disebut dalam hadis tadi. Jadi mungkin sebagai kata-kata penutup Yati, saya boleh katakan di sini bahawa andai panduan Islam kita ikuti, insya-Allah kita akan sihat jasmani, emosi dan juga rohani. Insya-Allah. Jadi saya doakan supaya kita terus berada dalam keadaan sihat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya daripada wabak yang sedang melanda. Dan kita teruslah amalkan ataupun patuhi SOP yang ditetapkan. Itu tanggungjawab kita untuk pastikan kita dapat putuskan rantaian jangkitan COVID-19 yang melanda sekarang ini. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Hari ini bawakan gaya hidup sihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat input yang telah pun diberikan untuk sahabat-sahabat pendengar. Ini sebenarnya tips untuk kita lebih sihat lagi kehidupan kita. Untuk yang sedang menonton, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian yang bahagia Dr. Syekh Muhammad Saifuddin. Terima kasih banyak sekali lagi doktor. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni